Saya sama-sama lah yang mana kita dapat untuk beramal dan sampaikan kepada orang, insya-Allah. Jadi sepertilah kebiasaan sesi kuliah kita ni, kita akan mulakan dengan soalan uji minda. Jadi sebelum kita lihat perbincangan petang ni, kita bukan nak bincang satu sunnah, kita nak bincang tentang 40 hadis berkenaan adab. Nanti saya akan perkenalkanlah apa kitab itu untuk sama-sama kita ambil manfaat, insya-Allah. Jadi kita mula dulu dengan soalan uji minda. Jadi harap semua ibu-ibu semua bersemangatlah, insya-Allah, untuk menjawab soalan. Dan saya kira memang bersemangat sungguhlah. Mudah-mudahan terus istiqamah dalam kebaikan. Baik, jadi kita mulakan soalan yang ketujuh pada hari ini, pada petang ini. Apakah 3 wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Saya ulang, apakah soalan dia? Apakah 3 wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Okay, dipaparkan pada slide A, B, C, D. Saya bacakanlah kepada yang mungkin tak dapat lihat. A, puasa Isnin Khamis, 2 rakaat duha dan witir. B, puasa pertengahan bulan, solat sunat rawatib dan witir. C, puasa pertengahan bulan, 2 rakaat duha dan witir. Yang terakhir D, puasa Isnin Khamis, solat rawatib dan juga witir. Jadi daripada 4 option ni kita dah nampaklah witir salah satu yang memang wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang lagi 2 tu apa dia? Jadi ibu-ibu sekalian bolehlah ambil ruangan chat untuk menjawab soalan seperti biasa. Asas-asas minda dulu, kita fikir-fikirkan apakah jawapan dia agak-agaknya. Okay, terima kasih kepada Bonda Rosnaini menjawab A. Sama juga dengan Puan Bonda Rasmi, Bonda Jaminah pun sama. Kak Nik jawab lain sikit jawab C . Kita tengok siapa yang betul nanti . Okay, terima kasih kepada Bonda Marhani jawab A juga. Bonda Salmi jawab A juga. Okay, Bonda Marhani jawab A juga. Terima kasih. Okay, Bonda Ania jawab D . Okay, lain sikit, special sikit. Okay, Kak Nursiah jawab A. Okay, sekarang ni ramai yang A yang didahului mendapat undian majoriti. Tapi tak semestinya majoriti tu yang betul. Kita kena sebut benda tu juga. Tak semestinya majoriti yang betul . Tak semestinya lah. Mungkin betul, mungkin salah. Kita pun tak tahu kan. Okay, Bonda Farhanis menjawab D . Okay. Tak ada ke yang jawab B ? B tak ada B. B bola tak ada. Anda tahu B ke? Anda dah tahu kan? Okay, ada lagi yang tenang memikirkan jawapan . Okay, ada yang minta ilham daripada Allah kan. Okay, ada jawab C. Okay, terima kasih kepada Bonda Nurhanita. Kesian B tu seorang-seorang tu. Ada yang pilih dia pun. Apa saya pilih lah, saya pilih B lah. Kesian B tu Saya pilih B tapi tak semestinya betul saja je masukkan B. Okey, Bonda Habibah jawab A. Okay, sekarang ni A lah yang mendahului Alhamdulillah ramai yang masuk dalam GM kita petang ni. 40 orang dah. Okey. Okay, majoriti sekarang ni jawab A Semua di atas. Okey, ni lagi marvelous lagi luar daripada kotak fikiran. Admin pula tu. Terbaiklah admin. Nak sokong semua jawapan terus semua di atas. Tapi ini terang-terang memang salah lah kalau semua di atas kan. Kalau jawab dalam objektif soalan dalam di universiti tu memang out lah, memang kena kadang-kadang kena marah juga tu, kena maki juga tu. Okey, tak apa. Terima kasih kepada semua yang menjawab Okey, so saya rasa kita boleh bincang dulu kot, insya-Allah. Jadi sebenarnya berkenaan soalan ni saya pernah sebut waktu, tak silap saya waktu ta'aruf dulu mula-mula saya berkongsi dengan ibu-ibu sekalian, saya pernah sampaikanlah benda ni.
Mungkin yang mana yang perasan tu perasan lah kan, yang mana yang mungkin tak perasan tu dia tak teringat lah kan. Jadi kita lihat apakah jawapan dia. Saya buka terus slide untuk sama-sama kita melihat apakah dia punya jawapan. Okey, ada yang masih jawab lagi. Okey, Bonda Alia jawab A Okey, tak apa. Terima kasih kepada semua. Okey, yang ni adalah hadis dia yang mana ibu-ibu boleh melihat di dalam hadis Al-Bukhari nombor 1981. Seperti mana saya buka dalam slide tu, cuma nombor dia tak berapa jelas Saya tak kecilkan dia punya font. Tapi tak apalah, boleh nampak juga kan. Hadis Al-Bukhari 1981 di mana inilah 3 wasiat Nabi SAW kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Itu apa dia? Pertama, puasa 3 hari. Ni yang disebut dengan istilah dia hari putih setiap bulan lah kan, 13, 14, 15. Bulan Hijrah bukan bulan Masihi. Bulan Hijrah. Kemudian 2 rakaat duha dan juga yang ketiga witir sebelum tidur. Jadi jawapannya jelas lah seperti mana yang telah dijawab oleh Bonda Rosnaini. Silah Ustaz jawapan dia, yes. Walaupun tadi majoriti jawab A. Nanti sebut tadi kan tak semestinya majoriti tu betul. Tapi tak apalah, kita sama-sama mendapat manfaat insya-Allah. So jawapan dia adalah C. Tapi bukanlah maksud dia yang lain tak perlu buat. Memanglah tetap lagi sunat kan, contoh rawatib. Kita pun tahu di situ ada 12 rakaat yang kita amalkan secara berterusan, maka akan dibina mahligai dalam syurga. Itu antara kelebihan lah solat-solat yang disebut dengan istilah dia muakkadah, yang dituntut. Kan 12 rakaat, apa 12 rakaat tu? Iaitulah sebelum zuhur kita amalkan 2, kemudian selepas zuhur kita amalkan 4. Maaf. Sebelum zuhur kita amalkan 4, lepas zuhur kita amalkan 2, kemudian 2 lepas maghrib, 2 lepas isyak dan 2 sebelum subuh. So ini yang disebut dengan istilah dia 12 rakaat kan. So itu kita nampak antara kelebihan dia lah. Kemudian solat apa satu lagi ni, puasa Isnin Khamis pun kita dah sebut, yang mana ada hadis dalam riwayat At-Tirmizi disebutkan Nabi SAW bersabda, amalan ini dibentang, amalan kita ini semua dibentang pada hari Isnin dan Khamis. Dan Nabi sebut, maka aku suka sekiranya amalan aku dibentang dalam keadaan aku berpuasa. Maka daripada situlah ulama nilaikan ataupun simpulkan Isnin dan Khamis pun adalah hari yang disunatkan berpuasa. Sebab lain apa dia? Kalau hari Isnin disebut hari kelahiran Nabi SAW dan hari Khamis adalah sehari sebelum kita berhari Jumaat. Maknanya hari Jumaat kan disebut juga sebagai hari raya kecil. Kayak kita berjumpa, kita bertemu ramai-ramai. Sebab tu kalau puasa Jumaat sahaja tanpa sebab yang sunat, dia jadi makruh kalau Jumaat sahaja. Sebab diistilahkan dengan hari raya kecil. Kan? Jadi sebelum kita nak raya hari Jumaat, kita puasa hari Khamis dulu. So itu antara dia punya kefahaman lah sebab apa puasa sunat Isnin Khamis. Dan kebetulan esok ibu-ibu sekalian, hari Isnin. Siapa-siapa yang berkelapangan, sama-samalah kita cuba berazam untuk berpuasa. Nak niat sekarang pun boleh, tapi bukan niat untuk berpuasa tu lah. Maknanya sekadar kita ada lintasan dulu. Nanti malam bila dah masuk maghrib, kita berniat lah. Maka insya-Allah sama-samalah kita cuba amalkan. Pertengahan bulan tu hari putih je. Hari putih 13, 14, 15. Semua bulan ni dah terlepas lah, kita boleh start pada bulan Rejab insya-Allah. Puasa sunat. Puasa ni tak ramai orang yang sanggup buat. Kita dah pernah sebut dulu kan, puasa ni senangnya, sebutnya senang, tapi nak buat tu bukan senang. Sebab dia memerlukan mujahadah. Tapi lebih baik kita cuba buat walaupun tak berjaya daripada tak buat langsung. Sebenarnya lah bab puasa sunat, kan ada setengah orang dia kata memang tak boleh buat. Kalau ada sebab yang betul-betul jelas tak apa kan, tapi kalau katakan sebagai dia rasa dia tak boleh buat, so dia tak buat langsung, dia tak cuba pun buat. So bagi mereka itu sebenarnya agak rugi. Lebih baik dia cuba buat walaupun tak berjaya puasa penuh, tapi dia cuba, maka insya-Allah di situ ada ganjaran walaupun puasa dia tak sah, tapi ganjaran sebab dia bermujahadah dalam kebaikan. Kan ada orang dia sahur, dia berbuka, sah puasa dia. Ada orang dia sahur, dia berbuka tak sah puasa dia. Sebab apa? Dia sahur,
dia berbuka tapi dia dengar bunyi azan Zuhur. Siapa suruh buka siapa suruh buka puasa pada azan Zuhur? Kan. Baik. Okey, ada yang respon okey, Bunda Mahani, kalau Ustaz tulis hari putih mungkin ramai yang betul. Tu yang saya kata tadi tu, dia soalan ni saya suka tricky sikitlah. Itu tak suka terlalu direct kan. Kita nak bertapis-tapis sikit supaya kita sama-sama fikirkan. Jadi orang kata harap-harap jangan ada yang merajuk lah kan. Saja-saja je saya suka letakkan soalan ni agak kita boleh fikirkan sikit lah insyaAllah. Jadi sebenarnya hari putih bahasa lain juga adalah puasa pertengahan bulan. 13, 14, 15. Tu istilah lain lah. Lepas ni insyaAllah kita akan lebih berhati-hati. Saya suka tricky question sebenarnya. Sebab itu yang lebih memaksa kita berfikir. Berbanding kalau direct question tu nampak sangat jawapan dia kan. Okey, apa pun alhamdulillah, semoga mendapat sesuatu lah daripada soalan pada petang ni. Okey. Jadi insya-Allah saya akan sharekan slide 40 hadis tentang adab yang mana ibu-ibu sama-samalah kita boleh ambil manfaat daripada pengajian ini insya-Allah. Sebenarnya pengajian ini dia pengajian berasaskan bertutup lah sebenarnya. Dia pensyarah kami ni dia tidaklah open kepada orang ramai. Sebab ini antara kitab yang yang ditulis secara khusus, yang diajarkan pun secara khusus. Jadi sebab itu cuma yang mana yang berjaya bertaraki dengan guru ni, maka diberikan satu kitab dan ijazah supaya dapat sampaikan kepada masyarakat. Tu alhamdulillah lah satu kelebihan yang diberikan. Jadi saya akan sharekan slide. Jadi ibu-ibu sekalian boleh ambil manfaat daripada pengajian kita insya-Allah. Jadi sebenarnya ada kitab dia. Kita tengoklah kalau ada yang berminat nak dapat kitab, saya cuba untuk arrangekan lah. Sebab dia tak dijual secara open. Dia agak tertutup sikit lah. Okey, saya dah sharekan slide. Okey, baik, ada keluar dah. Baik, yang di tengah ini, saya perkenalkanlah Al-Fadhil Ustaz Dr. Abdul Rahman Abdul Karim Al-Usman, di mana beliau seorang pensyarah di UIA, yang mana di Gambang. Kemudian beliau yang menulis kitab ini, yang menyusun kitab ni lah, menjadi penyusun al-musannif bagi kitab ni yang dinamakan dengan istilah dia Al-Arba'un Al-Malayuwiyah. Al-Arba'un Al-Malayuwiyah, iaitu 40 berkenaan tentang Malaysia ataupun tentang orang-orang Melayu. Ni beliau namakan kitab ni bersempena kerana beliau mendapatkan sanad daripada para mufti. Jadi saya akan sebutkan dalam kitab ni pun ada dituliskan apa nama-nama mufti, nama ustaz yang diambil yang diambil ijazah mereka dan bersama sanad sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau yang menulis kitab ni lah, yang mengarang kitab ini, yang disusun oleh beliau, yang mana kita boleh sama-sama untuk kita pelajari insya-Allah. Jadi saya nak ringkaskan dia punya istilah. Kita sebutkan dengan istilah dia 40 hadis berkenaan adab. Disebab dia semua tentang adab. Dia semua ada 40 bab sebenarnya. Ada 40 bab berkenaan adab yang sebenarnya agak menarik lah. Banyak adab-adab yang kita tak pernah dengar, kita mungkin tak perasan. Saya sendiri pun bila belajar kitab ni rupanya baru tahu banyak benda kita tak perasan dalam bab adab. Kita anggap adab ni macam remeh kan, kita rasa macam alah logik pun tahu dah, tapi sebenarnya tidak. Bila kita belajar baru kita akan nampak banyak lagi yang kita sebenarnya tersilap faham. Dia banyak yang tersilap faham sebenarnya. Bukan tak tahu, dia tersilap faham. Tapi tak apa, nanti bila kita akan belajar kita akan nampak nanti. InsyaAllah. Okey, so kita akan mulakan dulu dengan pada petang ini kita cuba untuk bincangkan beberapa adab. Dia sebenarnya dalam kitab ni ada dua-dua, ada bahasa Arab pun ada dan juga ada translation dalam bahasa Melayu. Yang translate itu adalah isteri kepada pensyarah kami ni, Al-Fadhilah Ustazah Nurul Jannah. Beliau yang translate kan. Beliau seorang ni lah yang berwarga negara Malaysia. Jadi beliau yang translate kan. Jadi kita akan bincang ataupun kita akan bahas dalam bahasa Melayu lah. Totally dalam bahasa Melayu sebab nak memudahkan kita dapat manfaat.
Okey, so kita lihat dulu 40 hadis ni ada 40 bab. Jadi kita tengok dulu 4 sebagai satu permulaan. Tapi saya yakin tak percaya memang takkan sempat lah 4-4 ni. Cuma saya just buka je dulu, nanti kita kalau tak sempat kita akan sambung. Yang mana pertama disebutkan iaitu kepentingan memasang niat yang betul dalam mempraktikkan adab berurusan sesama manusia. So ringkasnya adab dalam niat. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, perlunya mengamalkan adab berurusan sesama manusia berpandukan Quran Sunnah. So yang kedua adalah adab berpandukan Quran Sunnah. Yang ketiga, kedudukan dan asas berurusan dengan manusia, iaitu adab dengan manusia. Dan yang keempat, adab dengan Allah. So ini baru permulaan, ada banyak lagi yang berkenaan adab kita akan bincangkan. Okey, so kita mulakan dulu yang pertama, qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fi darain. Insyaallah wa amin. Baik, jadi adab yang pertama ringkasnya adalah adab dalam niat. Mana Syekh meriwayatkan ada 2 hadis dalam bab ini daripada guru Syekh, Mufti Negeri Pahang, Datuk Seri Haji Dr. Abdul Rahman bin Haji Osman di Sungai Isap, Kuantan, Pahang, dengan sanad yang bersambung kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud sesungguhnya setiap sesuatu amalan itu adalah berdasarkan kepada niatnya, dan bagi setiap orang apa yang diniatkannya. Setiapa yang berhijrah demi dunia yang padanya dia mendapat keuntungan atau demi wanita yang ingin dikahwininya, maka pahala dan penerimaan hijrahnya adalah tergantung di sisi Allah kepada niatnya untuk berhijrah. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari nombor 1. Baik. Jadi daripada hadis ini, ibu-ibu sekalian, yang kita nampak adalah pentingnya niat dalam setiap perkara yang kita lakukan. Sebab itu disebutkan kita akan mendapat apa yang kita niat. Bila seseorang dia berubah, dia berhijrah, dia menjadi baik, tapi bukan kerana Allah, hanya kerana habuan dunia, hanya kerana seseorang, macam dalam hadis ini disebutkan wanita yang ingin dikahwininya, jadi dia bergerak ataupun dia berhijrah semata-mata wanita tersebut, maka dia hanya mendapat apa yang dia niatkan. Tapi kalau dia berhijrah, dia berubah menjadi seorang yang baik kerana Allah, melalui seseorang, itu tidak ada masalah. Contoh, ada seorang ustaz, dia menyampaikan satu kata ilmu, dan kita terdetik kita nak buat. Tapi bukan sebab ustaz tu, bukan sebab kita nak tarik perhatian ke, ataupun kita sebab kita fanatik dengan dia ke, tidak. Kita buat kerana Allah. Cuma terdetik melalui seseorang tu. Itu tidak ada masalah. Itu kita panggil wasilah. Tetapi kalau kita buat semata-mata kerana dia, lebih kepada kita macam berlakon semata-mata kerana dia, so itu kita hanya mendapat apa yang kita niatkan. So itu niat yang sangat-sangat salah, terutamanya bila melibatkan agama. Kan, ibadah mesti hanya kepada Allah, hanya kerana Allah, bukan ibadah kerana orang lain. Sebab itu disebut dalam hadis, siapa yang berhijrah demi dunia yang didapat habuan ataupun keuntungan, so dia dapat kat situ je. Dia akan mendapat apa yang dia niatkan. Okey, so ni saya kira kita dah biasa dengar lah hadis ni. Kita lihat pula hadis yang kedua. Daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, beliau berkata, seorang lelaki telah datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, dia disangkut sikit. Seorang lelaki telah datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lantas berkata, bagaimanakah halnya dengan seseorang yang pergi berperang demi untuk mendapat harta dan disebut-sebut namanya? Apakah baginya sebarang pahala daripada Allah? Rasulullah SAW menjawab, tidaklah dia mendapat sebarang pahala daripada Allah. Lelaki tersebut mengulang soalannya sebanyak 3 kali dan dijawab oleh Rasulullah SAW dengan berkata, tidaklah dia mendapat sebarang pahala daripada Allah. Juga hadis yang hasan riwayat An-Nasa'i nombor 3140. Jadi ibu-ibu sekalian, ini lagi satu hadis yang kita nampak berkenaan dengan orang yang melakukan perang sepatutnya diniat kerana Allah. Tapi ini ditanya oleh seorang lelaki, kalau diniatkan untuk dapat harta rampasan perang sahaja, kan, untuk hanya mendapatkan nama, kemasyhuran, yalah,
orang tahu dia sebagai, kalau dia mati syahid, seorang sebut-sebut nama dia mati syahid. So walaupun dia tak ada di dunia tapi dia rasa berbangga, keluarga dia dapat nama masyhur, kan, famous. Sampai sekarang kita boleh sebut viral, kan. Jadi bila kita buat sesuatu bukan kerana Allah tapi hanya nak dapatkan nama, dapatkan habuan, so Nabi janjikan mereka ni tak dapat apa-apa pun, maknanya tak dapat pahala daripada Allah. Sebab dia niat bukan kerana Allah. Saya bagi contoh isu semasa lah ibu-ibu sekalian. Zaman sekarang, zaman media sosial lah, zaman teknologi. Alhamdulillah kita lihat banyaklah perubahan ke arah yang teknologi ni yang dimanfaatkan. Kan, macam aplikasi pada hari ini yang WhatsApp, Instagram, TikTok, banyak lagi lah aplikasi edit video dan sebagainya semua ni, yang mana semakin hari semakin lama orang gunakan pada faedah, benda yang baik, di share tentang dakwah semua, okey, bagus. Tetapi dalam masa yang sama kena pastikan apa yang dia share itu, yang dia kongsikan, pertama sekali niat mesti kena betul. Sebab ada orang yang dia share, mudah-mudahan bukan kita lah, tapi ada orang yang dia share ataupun dia sampaikan semata-mata nak dapatkan kemasyhuran, nak dapat nama, dia suka dengan viral. Ni antara penyakit budak, bukan budak lah, orang kata generasi zaman sekarang. Termasuk kita sendiri pun mungkin, ibu-ibu saya yakin tak adalah insya-Allah. Cuma mereka-mereka yang agak terikut dengan trend ni, dia mungkin ada juga terfikir macam tu. Sebab itu mementingkan dalam bab niat ini supaya tidaklah tersalah jalan. Seperti mana yang Bunda Ania tuliskan, betul. Al-umuru bimaqasidiha. Ini antara kita dah biasa dengar dalam bab fiqh, kan, usul fiqh, antara sumber hukum. Sangat ditekankan, iaitu segala sesuatu berdasarkan niat, maqasid, tujuan kita ni. Okey, so sebab itu jangan sebab kita buat sesuatu bab ibadah agama, jangan sekerana benda lain. Sama termasuk dalam bab kita buat ibadah, mesti kerana Allah, bukan semata-mata fadilat. Nanti saya akan cuba bahaskan lepas ni supaya kita kena betulkan balik niat, buat mesti kerana Allah. Jangan buat sebab dapat duit, dapat kemasyhuran. So itu semua benda yang tak dapat faedah daripada Allah, tak dapat pun ganjaran daripada Allah. Takut dapat benda yang berdosa pula, kan, melibatkan riak dan sebagainya. So kita tak nak lah. Kita kena bersihkan balik niat, buat mesti kerana Allah. Sebab tu kadang-kadang kita kena betulkan niat juga. Sebab tu kita kena amalkan sunnah, sebut nama-nama Allah, kan, betul-betul baca isti'azah supaya niat tu betul. Tak ada benda yang tersalah sangka, tersalah niat. Ada orang buka YouTube sekarang yang dia semata-mata nak dapatkan views, dia sanggup buat benda-benda yang bukan-bukan. So itu tak nak lah. Kita kena betulkan wasilah cara kita dan kita kena betulkan niat. Okey, baik. Jadi antara doa boleh amalkan jugalah seperti mana yang di-sharekan dalam chat tu. Allahumma ya muqallibal qulub ataupun ya musarrifal qulub, sabbit qalbi ala dinik, ataupun sarrif qulubi ala dinik, ataupun ala taati. Okay, kita lihat sedikit apa pengajaran yang ditulis oleh ulama berkenaan dengan hadis-hadis tadi. Pertama disebutkan oleh Imam Malik dalam Syarah Az-Zurqani, apa-apa yang dilakukan kerana Allah, itulah yang berkekalan pahalanya. Jadi kita buat mesti kerana Allah. Apalah kita buat sekalipun, ibadah, hatta adat pun. Okay, kita buat macam nak tidur, kita nak buang air, kita makan minum, semua tu kalau kita lihat kepada sunnah Nabi SAW, yang mana kita bincang dalam kitab satu sunnah, dalam tu kita nampak setiap itu yang Nabi amal, mesti Nabi sebut nama Allah. Kan dalam bab doa, kan, yang mana kalau niat. Sebab apa? Itu menunjukkan kita buat ni kerana Allah, walaupun pada adat. Itulah membezakan kita dengan orang yang bukan Islam. Orang bukan Islam, mereka pun buat juga apa yang kita buat secara adat, yang kita buat hari-hari tu. Tetapi mereka buat lebih kepada apa yang mereka mahukan, lebih kepada kebiasaan sahaja. So kita pun buat, tapi pastikan kita buat ni mesti kerana Allah. Lepas itu kalau kita ikut pada sunnah ni, kita tak payah fikir dah bab niat, sebab semua ni disebut nama Allah, kan. Cuma sebaik-baik kita kalau boleh faham apa yang kita minta, apa yang kita lafazkan. Baik. Kita lihat pula yang Imam As-Sawri menuliskan dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, aku tidak pernah merawat sesuatu yang lebih rumit daripada niat hatiku, kerana sesungguhnya ia sering berbolak-balik ke atasku.
Jadi sebab itulah kita biasa amalkan doa itulah yang kalau lihat kepada hadis doa dia Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan, ya Allah, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di jalan agamamu. So ini nak menunjukkan hati kita ni, qulub, qalb ini sebenarnya jantung lah, jantung yang mana dia asyik berbolak-balik. Sebab itu disebutkan dalam akidah al-iman yazid wa yanqus. Iman ni bertambah dan berkurang. Bila buat semakin banyak ibadah, semakin bertambahlah iman. Kuatlah iman. Tapi bila bertambah maksiat, maka dia akan mengurangkan iman. Jadi sebab itu kita kena perbanyakkan ibadah. Walaupun mungkin mula-mula paksa, tapi lama-lama jadi biasa. Okay, kita lihat pula yang bawah tu. Praktikan adab dimulakan dengan niat, bukan adat. Ikutan. Sebab itu kalau boleh kita beradab dalam setiap perkara kita buat, bab sunnah Nabi lah khususnya, kita buat ni kalau boleh kita tahulah sebab apa kita buat. Sekurang-kurang kita tahu itu sunnah Nabi. Kita baca doa setiap perkara kita buat, kita amalkan sunnah-sunnah Nabi. Kita belajar dalam contoh dalam yang kita dah belajar setakat ni tentang apa, mandi kan, tentang azan, tentang apa lagi, tentang wudu. So kita buat ini kalau kita adanya kefahaman, so itulah lebih baik. Sebab kita tahu sebab apa kita buat. Bila kita tak tahu sesuatu, apa sebab kita buat, di situlah menjadi perkara itu sia-sia. Kan? Dan dalam Islam, antara kesempurnaan Islam kita disebut dalam hadis min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni atau kama qala, daripada kesempurnaan Islam seseorang dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi dia. Kita ni ibu sekalian, dan sesuatu perkara kita buat, kalau kita tak tahu sebab apa kita buat, itu menjadi punca kita buat benda yang lalai, benda yang tak ada manfaat. Sebab itu orang-orang yang bijak, dia akan sentiasa memikirkan sebab apa dia buat. Dia sangat berhati-hati dalam tindakan dia setiap perkara yang dia buat. Kadang-kadang sebab kita tak fikir betul-betul, kita tidak menentukan apa sebab, itu menjadi sebab kita buat sesuatu yang melalaikan. Biasanya dalam bab hiburan. Kadang-kadang orang berhibur sampai dia terlalu leka, dia tak memikirkan apa sebab, maka kelama-kelamaan dia tertipu dengan diri dia sendiri. Bila dia fikir baru dia perasan, oh rupanya benda ni dah over, dah melampau. Sebab dia tidak menentukan niat dia pada awal. Sebab itu kita sangat-sangat digalakkan, sangat-sangat ditekankan, fikirlah sebelum kita buat apa sekalipun. Supaya kita dapat tetapkan sebab kita buat. Kalau tak ada sebab kita buat, itulah namanya benda yang melalaikan. Sebenarnya. Kita boleh relatekan apa je kita buat dalam kehidupan. Kalau tak ada sebab kita buat, orang biasa orang kata alah suka-suka je. Sebenarnya itulah benda yang melalaikan. Sebab tak ada niat. Dia buat tu kerana apa? Kalau orang berjoging, dia ada niat dia nak jaga badan, dia nak jaga kesihatan. So dia tahu dah apa niat, apa sebab. Dia tahu sebab apa dia buat. Kan orang yang apa-apalah dia buat dalam kehidupan dia. Okey, contoh dia berhibur dengan satu rancangan. So dia tahu sebab apa dia buat. Dia nak berehat sekejap, ada yang menonton rancangan Islamik, dapat ilmu. So dia tahu. Tapi bila orang yang tak ada sebab dia buat, itu menjadi punca kepada benda yang melalaikan. Sebab itu terbaik kita tetapkan niat kita. Jadi pastikan ada niat supaya tidak menjadikan perkara itu sia-sia. Yang bawah tu disebutkan kita mendapat ganjaran mengikut apa yang kita niatkan. Jadi ini sangat penting, kita dah sebut. Dan yang terakhir, jangan gabungkan dua perkara. Ibu sekalian, kita dalam nak buat sesuatu perkara, contohlah kita katalah dalam sesuatu amal ibadah, kita tahu kelebihannya. Kita baca surah Al-Mulk sebelum tidur, disebut dalam hadis kita dihindarkan daripada azab kubur. Kita baca Al-Kahfi pada hari Jumaat, sama ada malam Jumaat ataupun pagi sampai maknanya sebelum maghrib Jumaat tu, insya-Allah akan dinaungi dengan dinaungi dalam 2 Jumaat, daripada Jumaat tu sampai Jumaat akan datang. Okay, itu antara kelebihan lah yang kita dah belajar dalam bab hadis. Jadi ibu sekalian, kita dengar tentang kelebihan ni, jangan jadikan kelebihan itu kita punya matlamat. Jangan terlalu berpegang sangat pada kelebihan dan kita buat itu kerana kelebihan.
Kelebihan tu disebut untuk semangat, motivasi, bukan itu matlamat. Ada orang dia terlalu berpegang pada kelebihan, sampai bila dia sampaikan pada seseorang, dia hanya tekankan kelebihan saja. Buat ni confirm dapat ni. Kan? Buat macam ni dah tak kena langsung azab kubur. Sebenarnya bukan macam tu. Bukan kata confirm takkan kena azab kubur. Itu hanya wasilah kita nak elakkan daripada azab kubur yang Nabi berikan supaya kita ni motivasi, kita dapat semangat nak buat ibadah. Kan? Tapi kita tak boleh kata confirm dia elakkan api neraka, confirm dia elakkan azab kubur. Kerana belum tentu kalau lepas tu dibuat benda dosa, disebabkan dosa itu dia mendapat azab kubur. Tak mustahil. Sebab ini semua perkara yang ghaib. Sebab apa Nabi sebut? Sebagai motivasi. Jadi kita apa adab kita nak sampaikan pada seseorang? Kita galakkan orang buat amalan, kita sebut kelebihan, tapi kita kata, buatlah kerana Allah. Jadikan kelebihan ini naik semangat. Kan, sebab Nabi sebut kelebihan ni. So kita yakin dan percaya. Kita buat lillahi ta'ala, teruskan kita buat tanpa memikirkan kelebihan. Sama juga dalam bab solat duha ni pun biasa berlaku. Biasanya kalau orang-orang yang share tentang tips bisnes yang ada melibatkan dengan benda ni, dia akan sebut. Okay, solat duha, kaifiat sekian-sekian, baca sekian-sekian. Okay, confirm akan dapat rezeki mencurah-curah. Nak kata kebetulan kita buat macam tu, kita dapat juga. Sedangkan rezeki kita dah tetapkan dah. Kita tak perasan, mungkin tak perasan benda tu. Rezeki Allah dah tetapkan. Kan? Jadi kita kebetulan kata kita buat, dapatlah kelebihan, dapat rezeki mencurah-curah. Dan kita pula letakkan keyakinan, oh sebab aku buat tadilah, Allah berikan aku secara pasti. Sedangkan itu benda yang baik. Kita pun tak tahu sebab secara khusus Allah berikan apa yang Allah kehendaki. Itu kita sebut, biar kita buat amal ibadah, niat kerana Allah. Kelebihan tu hanya motivasi. Ibu-ibu tak payah terlalu memikirkan kelebihan, sampaikan bila nak bagi tahu seseorang pun tekankan sangat kelebihan sampai dia sebut confirm dapat. Sebab kita tak cakap macam tu kerana itu adalah perkara ghaib. Kita pun tak tahu secara detail. Kan itu hanya Allah je layak memberikan kepada siapa yang dia kehendaki. So kita adab dia apa? Kita buat mesti kerana Allah dan jadikan kelebihan itu motivasi. Bukan matlamat, motivasi, semangat. Tahu itu antara yang Nabi tekankan, Nabi suruh, so kita buat. Sebab itu jangan kita sebut jangan gabungkan dua perkara. Mesti buat first kali mesti niat kerana Allah dan bila kita buat itu bersungguh-sungguh, buatlah berterusan supaya niat itu kekal ikhlas. Biar kita buat berterusan dia akan jadi ikhlas kerana Allah. Tak kira lah solat duha, kita dah sebut tadi kan wasiat Nabi, puasa ke kan, solat witir ke, kita buat berterusan. Jadi itu adalah tanda kita ikhlas niat kerana Allah. Mudah-mudahan baik. Jadi itu yang pertama. Okay, kita akan jawab soalan nanti lepas ni lah insya-Allah. Kita kumpulkan soalan. Okey, soalan pula dah. Adab yang kedua, kita bincangkan tentang adab berpandukan Quran Sunnah. Saya kira mungkin dua dululah petang ni insya-Allah, masa tak sempat nanti. Iaitu kita lihat dalam bab ni, bab yang kedua, adab berpandukan Quran Sunnah. Syekh meriwayatkan ada 3 hadis dalam bab ini daripada guru Syekh Mufti Negeri Pulau Pinang, Datuk Seri Haji Dr. Wan Salim bin Wan Muhammad Nur Pulau Pinang dengan sanad yang bersambung kepada Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun berkhutbah di antara kami pada suatu hari. Baginda ucapkan puji-pujian ke atas Allah. Kemudian baginda bersabda, aku meninggalkan pada kalian 2 perkara yang berat, iaitu kitabullah yang di dalamnya petunjuk dan cahaya. Maka ambillah, yakni amalkanlah kitab Allah itu dan berpegang teguhlah kepadanya. Hadis sahih diriwayat Muslim 2407. Okey, so ini yang pertama disebutkan kitabullah, yakni Al-Quran. Okey. Kita lihat pula hadis yang kedua. Iaitu hadis ini daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud aku meninggalkan kepada kalian wahai manusia sesuatu yang jika kalian bersungguh-sungguh menjaga tidaklah akan kalian sesat buat selama-lamanya, iaitu kitabullah dan sunnah nabinya. Hadis sahih diriwayat Al-Hakim nombor 324 dalam Al-Mustadrik.
Ini kita nampak pula iaitu dua benda lah, kitabullah wa sunnati, kitabullah al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, so kita nampak kepentingan dua ni. Kita lihat pula hadis yang ketiga daripada Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ya Rasulullah, apakah engkau melihat perkara-perkara yang aku anggap ibadah yang telah aku lakukan pada zaman jahiliyah, berupa penghubungan silaturahim, pembebasan hamba dan sedekah, apakah aku mendapat pahala daripadanya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya apabila kamu masuk agama Islam, amalan-amalan yang baik yang kamu lakukan dahulu telah pun selamat pahalanya di sisi Allah." Hadis sahih diriwayat Al-Bukhari 1436. Baik. Jadi ibu sekalian, saya cuma nak sebut dulu berkenaan dengan hadis ini. Perawi ini nama dia Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Disebut dalam kitab yang mana beliau ni seorang yang memeluk Islam ketika beliau berumur 60 tahun. Beliau ni 60 tahun dalam jahiliyah dan 60 tahun lagi dalam Islam. Dan waktu jahiliyah ni beliau lakukan banyak perkara yang baik. Disebut dalam hadis ni lah kan, antaranya apa? Hubungan silaturahim, jaga hubungan dengan orang, membebaskan hamba dan juga sedekah. Jadi kita nampak beliau seorang yang kaya lah sebenarnya. Jadi beliau tanya, adakah apa yang dia buat waktu jahiliyah tu, walaupun dia bukan Islam, bila dah masuk Islam, adakah terselamat pahala dia? Adakah disimpan pahala? Maka Nabi janjikan apa yang dia buat yang baik-baik akan terselamat pahala dia. Maknanya Allah dah hitung ketika mana dia dah masuk Islam. Manakala berbeza kalau amalan yang jahat, amalan maksiat memang tak terhitung. Bila mana dia masuk Islam, maka dia seolah-olah bayi yang baru lahir. Kita pun tahulah kan, macam dalam bab taubat pun sama juga. Itu menunjukkan begitu penyayangnya Allah, Ar-Rahimnya Allah ke atas kita semua sebagai hamba-hambanya. Baik, jadi kita lihat pula apa pengajaran yang kita boleh ambil daripada adab yang kedua. Disebutkan pengajaran, iaitu pertama sekali, adab mestilah kita mengikut acuan syariat Islam. Kita ibu-ibu sekalian, dalam kita beramal dalam bab adab ni, kan kita nak tahu adakah itu baik ataupun tidak, mesti mengikut kepada syariat dalam Islam. Kalau hanya ikut kepada logik akal, belum semestinya betul. Kan? Sebab kita tak tahu apa yang Islam suruh, apa yang Islam tekankan. Kita bagi contoh lah. Ibu-ibu kata, okey Ustaz, saya nak puasa lah pada 1 Syawal. Saya beranggapan 1 Syawal ni biarlah orang lain raya, biarlah orang lain makan macam-macam jenis makanan, ketupat ke rendang ke lemang, saya tak kisah. Saya nak puasa juga. Saya korbankan diri saya kerana Allah. Contohlah. So dia ikut pada akal. Kalau kita pun kalau fikir logik akal, kita akan rasa bagusnya lah kan apa hamba Allah ni. Sebab orang semua duk raya kan, dia sanggup berpuasa. Dan kalau kita tak lihat kepada Quran Sunnah, kita akan jawab, kemungkinan kita akan jawab, okey buatlah kan, sebab ini menunjukkan kamu ni sanggup berkorban kerana Allah. Kan, kamu ni sanggup tak berhari raya kerana Allah. Kalau ikut logik akal. Tapi bila kalau kita lihat kepada hadis, bila dilihat kepada hari yang diharamkan berpuasa, salah satunya adalah hari raya ni yang 1 Syawal dan juga hari raya Zulhijjahnya kan, hari raya korbannya yang mana berlaku pada 10, 11, 12, 13, 4 hari lah, 3 hari tasyrik dan 1 hari raya korban Aidul Adha. So ini adalah 5 hari yang diharamkan berpuasa. Yang ikut kepada hadis yang memang jelas, bukan makruh dia jadi haram. Kalau katalah hamba Allah tadi, dia masih lagi buat, tapi dia tahu ni dalam hadis dari sebut haram, maka dia mendapat dosa sebenarnya. Kalau kata ikut pada akal, kita rasa, baguslah dia buat ni Ustaz. Apa salah, biar je lah dia buat. Tapi dah kata Islam dah tekankan ini waktu yang haram, tak boleh kita buat. Jadi kita perlu ikut kepada peraturan. Kan, Islam ataupun amalan dalam agama Islam, ibadah adalah sesuatu yang kita ni mutaba'atun an sunnatin Nabi. Kita ikut apa yang Nabi dah tunjukkan contoh. Kan, itu adalah dia punya kita punya rujukan, uswatun hasanah. Kan, dan Islam bukan sesuatu yang kita reka yang baharu. Kita buat betul, kita kata inilah Islam. Bukan begitu. Itu yang berlaku kepada
Kristian, kepada Nasrani. Ada dah kitab Injil tapi mereka ubah, mereka ikut pada hawa nafsu dan mereka kata inilah agamaku. So datanglah pada hari ini Bible kan, yang macam-macam versi, yang macam-macam amalan yang berterabur sebab masing-masing dah ikut hawa nafsu. So sebab itu kita sebut mesti ikut acuan syariat Islam, adab kita dalam Islam. So maksud dia apa? Kita nak beradab mesti kena belajar dulu. Habis tu ustaz, yang orang sebut adab sebelum ilmu tu apa? Adab sebelum ilmu adalah adab yang kita kena amal ketika nak menuntut ilmu. Contoh dalam majlis ilmu walaupun online macam ni, ibu-ibu sekalian beradab. Contoh apa dia? Ibu-ibu sekalian tutup mic kan, beramal apa, memang betul-betul jaga kehormatan majlis, tidak mengganggu ketika majlis sedang berlangsung, tanya soalan secara chat sebab nak hormati majlis kan, tidak mengganggu kepada majlis. Kemudian mendengar, mengambil perhatian, mengambil nota, bersungguh-sungguh. So itu adab yang kita nak belajar, kita kena amal ketika menuntut ilmu. Tapi yang orang yang istilah yang disebutkan adab sebelum ilmu tu, itu yang maksud dia. Tapi kebanyakan kita mungkin tersilap faham, kita anggap semua perkara sebelum nak belajar kena beradab dulu. Sedangkan kita nak tahu apa adab, kita kena belajar dulu. Saya bagi contoh lah, kita nak masuk masjid. Katalah ada orang tanya dengan kita kan, apa adabnya, encik sebelum nak masuk masjid? Kita mau cakap, beradablah dulu sebelum kau belajar ni. Dan dia pun mesti terpinga-pinga. Kan saya tanya, saya nak tahu apa adab dia. Kan kalau saya tak tanya, kalau saya tak amal, saya tak belajar, saya tak tahu apa adab. Kita mau cakap dengan dia, adablah dulu sebelum berilmu, kan adab dulu. Jadi dia pun tak faham, kita pun tak faham apa kita cakap. Sebab apa? Sebab kita kata sesuatu kita pun tak faham. Jadi kita kena betulkan kefahaman. Adab sebelum ilmu bermaksud adab yang kita kena amal, kena praktik ketika nak menuntut ilmu. Adapun nak tahu adab-adab dalam Islam, masuk masjid ke, apa-apalah adab tidur ke, adab makan minum, adab dengan orang tua, adab dengan Allah sekalipun kita akan lihat dalam yang keempat. So itu semua kita kena belajar dulu. Bila dah belajar, kita amal, barulah menjadi adab dalam kehidupan kita. So kita kena betulkan balik. Okey, kita lihat pada yang kedua. Usul fiqh, antara yang disebut sumber hukum yang tak disepakati, salah satu adalah adat muhakkamah. Adat yang dijadikan hukum. Tapi kita kena ingat, bila bertembungnya adat dan Quran Sunnah, utamakan Quran Sunnah. Sebab itu kita belajar dalam bab sunnah. Lawan kepada sunnah ni apa? Adat. Kan antaranya lah, kalau bahasa direct disebut bid'ah lah kan. Tapi yang mudah kita kata bahasa yang bertapis lebih kepada bab adat. Dan lawan kepada sunnah yang kita amat, yang kita belajar ni adalah sesuatu yang kita biasa buat, yang kita tak perasan itu merupakan bukan sunnah. Itu adalah lebih kepada adat. So, kita dah tahu sesuatu perkara dalam bab sunnah dan juga adat. Kan, adat muhakkamah yang kita biasa amalkan. So, kita tahu juga bab sunnah. So, utamakanlah sunnah. Itu lebih selamat. Saya bagi contoh lah, sebelum tidur. Adat kita apa? Dulu-dulu, kita akan basuh kaki dulu. Kan, itu pada adat. Dan kalau ikut pada kesihatan, mungkin adalah kelebihan tu. Kan, mungkin ada kelebihan lah yang disebutkan yang kita boleh lihat. Tapi apa sunnah? Kalau ganti kepada kaki tu adalah kita berwuduk. So, bila kita dah belajar, kita dah tahu sunnah dengan adat. So, adalah baik kita amalkan sunnah. Itu lebih selamat. Kan, itu lebih jelas, amalan tu lebih tepat daripada hanya adat. So, pastikan dalam bab kita beramalkan adab Quran Sunnah, kita utamakan Quran Sunnah. Maknanya kalau bertembung adat kita dan juga sunnah, utamakan sunnah. Itu lebih penting. Tapi soalan ni berapa ramai kita yang tahu. Sebab itu macam kan, so tingkatkanlah ilmu daripada setiap masa, insya-Allah. Kita lihat pula poin seterusnya. Amalan kebaikan sunnah ni ditulis walaupun dilakukan tanpa pengetahuan. Ni pernah dululah ada orang tanya kan, bab sunnah ni kena tahu ke sebelum kita beramal? Kalau dalam bab sunnah yang disebutkan sebagai masyru'iyah, yang disyariatkan, kita panggil amal soleh juga, itu dia tak disyaratkan untuk kita tahu. Okey, siapa ni ya? Mak. Mak. Okey dah. Oh, sudah. Okey, baik, apa tadi? Berkenaan dengan amal kebaikan, amal soleh, dia tak disyaratkan kita kena tahu
adakah itu sunnah Nabi ataupun tidak. Itu pun dah dapat pahala kerana itu adalah amal soleh. Kita buat lebih kepada hanya taklid. Kita belajar, kita ikut, kita amalkan. So itu dia tak disyaratkan tahu, tak semestinya kena tahu. Tapi kalau sunnah yang disebut istilah dia jibiliyah, yang Nabi amalkan lebih kepada persendirian, Nabi buat kerana fitrah Nabi seorang manusia, kan, Nabi suka minum susu kambing, Nabi suka makan kambing bahagian betis, Nabi kasut ketika solat. So itu semua adalah sesuatu yang disebut dengan istilah sunnah jibiliyah. So jibiliyah ni dia kena ada syarat. Kalau kita buat dengan tahunya itu adalah sunnah jibiliyah, baru dapat pahala. Tapi kalau kita buat hanya sebagai adat, tak dapat apa-apalah. Kan, contoh kita pakai serban, kita pakai kita pakai jubah, kan, maknanya bagi muslimin lah, kan, bagi tu lelaki ni yang mana dia amalkan perkara ni, kalau dia buat kerana dia tahu itulah kebiasaan Nabi pakai, kan, Nabi suka pada pakaian warna putih, betul suasana yang warna hijau. So kita tahu ini semua antara yang kesukaan Nabi sebagai manusia biasa. So kalau kita buat semata-mata kerana sayangkan Nabi, so dapat pahala. Itu beza. Kalau kita buat hanya suka-suka, hanya adat, so tak dapat apa-apalah, dia hanya harus. Dia tak dapat apa-apa. Kita lihat pula yang terakhir, yang bawah sekali, amalan kejahatan ni, dosa kecil yang dilakukan tanpa pengetahuan, tidak dikira kerana jahil hukum. Ini fardu kifayah. Akan tetapi tidak berlaku dalam fardu ain. Okay. Dah sebut tadi dah, Quran sunnah ni, kan, kita kena belajar, kita kena tahu. Tapi dalam bab fardu, dia ada dua bahagian. Satu fardu ain, satu lagi fardu kifayah. Fardu ain adalah sesuatu yang kita mesti kena belajar. Nak tahu apa silibus ibu-ibu sekalian? Bukanlah silibus anak-anak yang mungkin sekolah kafar. Lihatlah silibus mereka, tekankan pada fiqh, tauhid dan juga akhlak. Sekolah kafar daripada tahun 1 sampai tahun 6 lah. So itu yang kita boleh lihat sebagai yang basic fardu ain yang kita kena tahu. Kita sekali kena tahu sepatutnya. Walaupun tak mendalam tapi kita tahu secara asas. Dah kena mendalami dah. Jadi itu adalah fardu ain. Itu adalah tanggungjawab kita kena belajar. Adapun fardu kifayah, di situ adalah pilihan. Yang penting dalam sesuatu kawasan ada orang yang tahu, kan. Jadi itu perbezaan dia. Maka kalau katalah dalam fardu kifayah kita tak tahu, so itu dimaafkan. Tapi kalau fardu ain tidak ada kemaafan. Contoh, ada orang solat selama 40 tahun, dia sekali pun tak pernah ambil wuduk. Dan dia kata bila orang tanya dia, kenapa tak ambil wuduk ni, tak sah ni. Oh, saya tak tahu. Tak apalah kan kalau tak tahu, kan. Tak boleh lah. Sebab apa? Itu fardu ain. Kewajipan dia kena belajar. Kan? Jadi dia mesti kena tahu sebelum dia amalkan. Ini satu tanggungjawab, bukan satu pilihan. Tapi kalau fardu kifayah, ada orang dia tak tahu nak uruskan jenazah, kan, tak kira lah daripada awal kematian, dia nak mandikan ke, dia nak kafankan, solatkan, kebumikan, dia mungkin tak tahu. Tapi dalam kawasan ni ada orang yang mahir. So tak ada masalah kerana itu adalah fardu kifayah. Sebab itu kalau dia tak tahu, jahil hukum tu dimaafkan. Tapi kalau bab fardu ain, tidak ada kemaafan sebab dia mesti kena belajar. Dia tak ada pilihan. Jadi itulah, saya kira cukup sekali itu dulu untuk petang ni. Mudah-mudahan kita dapatlah sesuatu. Walaupun mungkin ada yang kita dah tahu, tapi kita ambillah sebagai peringatan. Jadi kesimpulan dia apa dua adab pada petang ni, iaitu yang pertama berkenaan adab, kita kena utamakan dengan niat. Pastikan niat kita buat apa sahaja mesti kerana Allah. Yang kedua adalah adab ni berpandukan Quran Sunnah. Jadi kena belajar banyak-banyak ibu-ibu sekalian. Kita tekankan dalam bab beradab mesti ikut pada Quran Sunnah. Jadi bila bertembung Quran Sunnah dengan adat, kan, kita sebut sunnah dan juga adat, utamakanlah sunnah. Sebab itu kita belajar bab sunnah, kita utamakan. Tak salah kalau orang kata salah ke Ustaz kalau ikut adat, tak salah selagi tak bercanggah dengan syarak. Tapi kalau kita lah sebagai manusia yang betul-betul kita boleh berfikir, adakah kita sanggup tinggalkan sunnah Nabi semata-mata ikut dengan adat kita?
Jadi itu satu persoalan yang kita kena muhasabah. Sebab ada orang dia terlalu pegang pada adat. Dia tak boleh ubah. Sebab dia kata dah biasa. Kalau begitulah, masa Nabi berdakwah, ramai orang tak akan berubah. Sebab dia akan berpegang pada kata-kata tu. Dia akan sebut, kami dah biasa dah sembah berhala. Kami tak boleh berubah. Sedangkan tidak. Bila Nabi sampaikan Quran, Nabi sampaikan wahyu, so masing-masing celik. Dengan izin Allah, dengan hidayah daripada Allah, masing-masing celik dan mereka ubah. Adat yang mereka amalkan yang jahiliyah tu, mereka ubah. Sebenarnya zaman sekarang pun dia ulang benda sama, cuma tak adalah seteruk begitu. Kan tak adalah secabaran begitu. Cuma kita ni kena lebih celik kan dalam bab ilmu agama, kita utamakan dalam bab Quran Sunnah. Bila kita belajar bab sunnah, kita cuba tinggalkan adat yang kita buat tu yang kadang-kadang tak ada manfaat, kadang-kadang merosakkan akidah, kita buang. Kan sampai hari ni lagi ada orang yang masih ikut pada adat yang dia tak perasan pun rosakkan akidah dia. Kan dia bila melihat ramai-ramai masuk dalam rumah, dia kata ada orang nak datang. Bila melihat bulu mata terjatuh, ada orang rindu. Kan ini contoh-contoh lah yang kita lihat. Masih lagi sampai hari ni orang anggap ni gurauan. Sedangkan dia tak perasan itu sebenarnya dah mencemarkan akidah dia. Kan? Jadi ini antara adat yang kita nak kena buang. Kan? Jadi kita utamakan dalam bab sunnah. Jadi nak tahu macam mana kena banyakkan belajar. Ya, kita akan kenal sikit demi sedikit. Itulah untuk petang ni. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam yang adab yang ketiga dan keempat. Iaitu yang ketiga, adab berurusan dengan manusia. Apa yang kita nak kena buat, apa adab kita dengan orang. Dan yang keempat adalah adab dengan Allah. Apa yang kita nak kena perbetulkan. InsyaAllah kita akan bincang pada kuliah akan datang. Ini tadi kalau ada soalan boleh ajukan di ruangan chat. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Mak Jah nak tanya, tadi ada di skrin yang mula-mula, Okay. Ustaz ada tulis sembahyang sunat, puasa sunat Isnin Khamis. Lepas tu kat ujung ada witir apa ke? Tu Mak Jah tak faham apa maksudnya. Oh, berkenaan dengan soalan kuis Okey, Tadi yang mula-mula, skrin mula-mula. Okey, sekejap saya apa? Cuba Ustaz. Mak Jah tak faham. Okey, baik. InsyaAllah Majaz. Saya akan share balik yang slide tentang kuis tu sekejap. Boleh, sekejap Saya buka nanti. Yang mula tadi. Betul. Dia dekat slide lain tu sekejap. Saya buka sekejap. Slide lain. Okey, sekejap Okey. Tak apa, nanti saya akan sharekan slide tu. Nanti kita akan lihat apa dia punya tu. Okey, sekejap. Kita dah share slide. Mana Mak Jah? Yang nombor satu tu berkenaan witir. Ya Mak Jah? Mak Jah, sila onkan mikrofon Mak Jah. Betul ke slide yang Ustaz tunjuk ni? Mungkin yang ni kot Ustaz. Mak Jah. Maksudnya soalan dia berkenaan dengan witir ke kan? Hanya gini Ustaz, gini. Puasa Isnin dan Khamis. Lepas tu 2 rakaat duha dan witir, apa maksudnya? 2 rakaat. Dan witir tu sembahyang ke macam mana ke? Oh, okey. Maknanya witir tu lah. Okey, witir tu adalah solat witir. Solat witir tu dibuat masa bila? Puasa sunat Isnin Khamis tu kan? Macam mana maksudnya? Okey. Saya faham soalan dia. Okey, begini. Okey, baik. Sebenarnya tiga-tiga ni, dia ni saya buka yang tadi tu lah, yang tentang jawapan terus Okey. Tiga-tiga wasiat Nabi SAW ni, dia tiga-tiga perkara yang berbeza. Maksud dia kalau sebut pertama tadi puasa 3 hari putih tu, okey, tu satu. 13, 14, 15. Okey. Untuk yang kedua, 2 rakaat duha, ini berlaku setiap hari lah, setiap pagi. Yang ketiga, witir sebelum tidur. Ini pun berlaku setiap hari, setiap malam. Maknanya sebelum tidur lepas sembahyang isyak tu boleh ke buat Ustaz? Okey, boleh. Nanti kita akan bincang. Sebenarnya ada dalam sunnah. Ada, cuma tak sampai lagi sunnah yang ke-21. Jadi kita akan bincang.
Oh, macam itulah maksudnya. Okey, faham. Tapi antara bagi kita yang mungkin susah nak witir pada pagi, kita boleh witir sebelum tidur. Maksudnya lepas isyak dah boleh witir dah. Okey. Nanti kita akan bincang insya-Allah. Tak sampai lagi tu Mak Jah. Ya, okey. Tak apa, Ustaz faham dah. Okey, baik. Okey, terima kasih Ustaz. Okay, sama-sama. Okay, kita lihat dalam soalan ruangan chat kalau saya terlepas minta ni tekankan. Okey, tadi Bonda Mahani ada tanya, kalau kita niat sekali pada awal pagi boleh tak? Contohnya aku berniat membuat sesuatu sepanjang hari ini semata-mata kerana Allah. Sebab kita selalu lupa nak berniat. Okey, sebab itu kita sebut niat ni dia tak semestinya formal. Maknanya nak buat sesuatu kena niat. Dia tak semestinya. Kalau sesuatu ibadah yang khusus memang kena niat. Macam kita puasa, solat, memang kena niat sebab itu rukun. Kalau sesuatu yang lebih kepada adat yang lazim kita buat, maknanya harian, kita buat tidur, makan, minum, berjalan, masjid semua tu. So itu, apa yang kita nak kena buat, memastikan kita ni niat tu maknanya kerana Allah, kita ucapkan ataupun sebutkan nama Allah. Paling kurang bismillah. Setiap perkara kita buat. Itu lebih baik. Sebab itu menunjukkan satu bentuk kita ingat kepada Allah dalam setiap perkara kita buat. Kalau macam ikut cara Bonda Mahani pun boleh. Niatkan daripada awal pagi, kita nak buat hari semua kerana Allah. Boleh. Tapi itu tidak menunjukkan kesungguhan kita. Kita buat itu, sesuatu yang kita buat khusus itu kerana Allah. Dia lebih kepada kita nak selamat. Ataupun kita nak terus serah. Apa yang aku buat hari ni semua kerana Allah. Kan lagi senang kalau kita niat terus, apa yang aku buat dalam kehidupan aku ni semua kerana Allah. Lagi senang kan, tak payah kita niat dah. Sebenarnya, boleh macam tu boleh. Tapi dia tidak menunjukkan kesungguhan. Dan sepatutnya niat ini berlaku setiap perkara kita buat. So, nak senang, bab adat, kita buat hari-hari kan, tidur, makan, jalan semua tu, kita ucapkan nama Allah. Lepas tu kalau kita perasan dalam bab sunnah, setiap yang Nabi buat, Nabi ada baca doa. So, kalau kita amalkan doa itu pun sebenarnya dah niat secara tak langsung. Paling kurang kita baca bismillah. Buatlah apa-apa baca bismillah. So, itu dah bermaksud niat secara tak langsung kerana Allah. Sebab dia sebut nama Allah. Jadi itu lebih baik untuk kita amalkan berbanding kita longgokkan. Kan? Kalau longgok ni nak senang terus kita niat apa yang aku buat ni ya Allah semua kerana-Mu. Sepanjang aku hidup ni aku buat kerana-Mu ya Allah. So lagi senanglah macam tu, tak payah niat dah. Kan? Jadi sebab itu nak sebutkan pada Bonda Mahani dan kepada semua, kita buat semua ni kerana Allah. Maksudnya nak terbaik doa, kalau boleh khusus, tak mampu pun bismillah. Apa kerja kita buat, bacalah bismillah. So itu akan membetulkan niat itu kerana Allah. Sebab itu kita lihat dalam sunnah, makan pun bismillah, kan? Minum pun bismillah dengan nama Allah. Maksudnya kita makan memang kita makan jadi kenyang semua, tapi nak sebut bila sebut nama Allah, itu bermaksud Allah lah berikan kita kenyang. Kan? Kita makan ubat, baca bismillah. So Allah lah memberikan kita kesembuhan. So itu yang lebih terbaik untuk kita amalkan. Boleh Bonda Mahani Okay, kalau ada soalan lagi boleh ajukan insya-Allah. Kalau tak ada kita boleh berhenti dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tanya, makcik nak tanya satu soal tapi lari pada tajuk petang ni, boleh tak Ustaz? Insya-Allah lari boleh. Tak apa. Nanti kita cuba kejar. Macam ni Ustaz, anak makcik ada buat beli satu susu mengikut nilai online. Makcik dah terima dah ni, tapi susu ni tak ada mengandungi tanda halal. Okey. Macam mana Ustaz? Kalau makcik buang aja boleh tak Ustaz? Okey, baik. Jadi berkenaan soalan daripada Makcik Kamaria berkenaan dengan susu yang dibeli tak ada tanda halal. Okey. Kalau nak lebih yakin sebelum kita bertindak, kita buang, kita nak lebih yakin, mungkin makcik boleh cuba survey, cuba siasat dulu berkenaan dengan halal. Sebab mungkin ada yang kilang ataupun yang mengeluarkan produk tu, dia hanya kecil-kecilan. So dia tidak berdaftar. Dia tidak berdaftar dengan industri, maknanya dia tidak boleh dia tak boleh nak buat logo halal. So kalau jenis yang kecil-kecilan tapi kita dah siasat, kita yakin tak ada apa-apa yang syubhah, tak ada benda yang haram, so sebenarnya tak ada masalah. Tapi dengan syarat Makcik Kamariah dah betul-betul siasat dan yakin tak ada apa-apa syubhah.
Itu lebih baik sebelum kita buang, sebab susu ni kalau ikut kepada ramuan dia, kebarangkalian tak adalah benda-benda yang tak betul kan, tapi baiknya kita siasat dulu. Tapi kalau katalah makcik dah cuba siasat tak jumpa ataupun macam was-was, so lebih baik kita terpaksa kita buang lah. Sebab ni Ustaz, ni benda ni, susu ni, semua tulisan dalam tulisan Vietnam. Dibuat daripada familiar dia pada US, tapi dinikan di di Vietnam. Tak erti nak baca kat sini kan. Makcik pun rasa was-was, takut juga makan benda yang tak ni ke. Okey, kalau kata Vietnam, maknanya mungkin cuba majlis survey tengok, kot lah ada macam dalam Vietnam punya, kalau kata saya tak pasti, cuma kalau katalah ada dalam Vietnam punya senarai yang halal ke apa ke, so mana tahu kalau dalam tu mungkin ada, kan, maknanya diluluskan di situ. So kalau kita yakin tak ada apa-apa, tengok pada ingredient juga, ramuan tak ada apa-apa yang haram, so kita ambil lah dengan nama Allah. Cuma betul nak kata tu, nak lebih baik kita tinggalkan lah kan, sebab kita lebih selamat. Tapi tak nak was-was, cuma takut kita berbazir pula kan. Jadi serba salah sekarang ni. Yelah itulah Ustaz, makcik pun takut juga benda lalu apa-apa kan semuanya halal kan. Jadi ni tak ada langsung makcik baca, tapi ni semuanya Vietnam. Anak makcik pun dia tak tahu untuk orang kecil manis kan. Itu yang makcik takut ni. Lebih baik memang Ustaz kan saya makcik teruskan aja susu ni. Sebab makcik pun rasa was-was. Itulah kita pun macam, itulah bab syubhat ni baik kita tinggalkan sebenarnya lah. Ya. Okey. InsyaAllah lah Ustaz. Puan Kamaria mungkin boleh bagi dekat kawan-kawan kita yang bukan beragama Islam satu cara lagi nak check tu, ambil gambar tu, saya pun tak tahu cara mana, tapi ada caranya untuk kita check bahan-bahan tu walaupun dalam bahasa apa, dia akan keluar dalam bahasa Inggeris. Tapi saya akan cuba tanya dulu dalam rancangan akan datang, mungkin saya boleh kongsi kalau saya dapat ya. Susu ni tuan nama dia Heavy Sure Gold. Heavy Sure Gold. Untuk orang diabetes. Oh, bagus tu. Saya pun diabetes juga kan. Tapi tak apa, saya akan cari tu untuk Puan Kamaria. Maaf Ustaz, saya mencelah ya. Terima kasih Puan. Terima kasih Ustaz. Ustaz dan Jas, mungkin kan kerana waktu kita di Kuala Lumpur dan waktu-waktu yang samanya waktu asal tu lambat kan. Apa kata kalau kita mulakan rancangan ni ataupun minggu depan 5.30 kan? Ustaz, ataupun Ustaz dah ada komitmen lain, tak tahulah pula, nanti kita bincang dengan Opah. Boleh, insyaAllah sebenarnya boleh, 5.30 tu boleh, tak masalah. Cuma saya ingat macam lepas asar terus nak mula, gitulah. Tapi kalau kata nak lambat sikit pun boleh tu, tak masalah. Okey, terima kasih. Kita tengoklah apa Opah kata kan, sebab saya ni pertama kali duduk di Johor ni nampaknya waktu semayang ni lebih awal, about 10 minit awal dari Kuala Lumpur. Oh, okey, awal lagi. Okey, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz Jas dan sahabat-sahabat. Okey, baik, kita tutuplah petang ni dengan majlis, dengan bacaan Ummul Kitab, Al-Fatihah dan tasbih kafarah suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim.